Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat 91. Ayat 91 tak? Tak, ni ada lagi ke? Mana? Apa tu sikit ada lagi ke? Ladang ada dua. Nota kita. Ladang dua. Latihan dua. Dua suruh satu. Oh, ubah satu nak. Nak berapa? Nak lima. Lima berapa tak? Berapa lima tak ada. Nak soalan ni ada berapa? Asal ada dua tapi dia tak ni. Alif kata. Ha. Habis. Nak. Pula. Berapa tak? Lima nak lima. Ayat 90 tak? Ayat 91 ni kita tak boleh nak faham sungguh-sungguh kecuali setelah kita baca surah Al-Maidah ayat 7. Surah Al-Maidah ayat 7. Kita baca dulu. Nuhura itu dulu. Surah Al-Maidah kawan-kawan ayat 7. Ya. Surah Al-Maidah ayat 7. Ayat 13. Surah 109. Ni buat je buat. Maka disebabkan Fabi tu Fa maka Bi disebabkan Ma ni tak terjemah. Ma ni dipanggil harfun masdariyun. Makna kelaziman. Kita boleh terjemah dalam kelaziman dalam kurungan. Ma ni kita boleh terjemah kelaziman tapi dalam bentuk kurungan. Sebab harfun masdariyah ni makna tidak merujuk mana-mana masa. Makna kelaziman. Ma ni kita boleh terjemah makna kelaziman. Macam kita pergi rumah dia tu, tengok duk seramuk bunga. Pergi pukul 8 pagi, buat bunga. 8 malam, seramuk bunga. 2 pagi, seramuk bunga. Apa dah maksud dia? Kelaziman. Tak kira masa. Itu peranan ma tu.
Kan 8 pagi siram pokok bunga, 8 malam siram pokok bunga, 2 pagi siram pokok bunga. Kita kata apa? Kelaziman subuh siram pokok bunga ni. Ni dah fungsi ma, harfun masdariyun. Macam lampu isyarat kan. Dia bukan asal daripada langgar lampu isyarat. Dia mula daripada apa? Tak cakno. Tak cakno mak tak tahu. Tak cara mana? Tak cara mana? Daripada tak cara mana tu lah menghasilkan pelanggaran. Betul tak? Tidak tak cara mana wahyu, Taurah. Asal Taurah kita pun kena buat satu ibrah juga. Quran pun lagu tu. Tak cara makna, tak cara mana makna dia. Tak ada berat. Tak kisah. Payah nak sebut, nak kena faham ni. Tak boleh tak. Kita nak usaha kat mana pun lagi faham. Kita bubuh lah mana pun. Dan di bawah sudah. Mana asal tidak peduli mana menghasilkan pelanggaran. Asal daripada tak peduli mana. Tak ada kesungguhan untuk memahami makna wahyu. Menghasilkan pelanggaran kepada wahyu Allah secara lazim. Mana? Secara berterusan. Berasal daripada apa ni? Tidak mempedulikan. Menghasilkan pelanggaran. Tidak mempedulikan undang-undang, menghasilkan pelanggaran. Tidak. Tidak mempedulikan perkara-perkara yang Allah nak sebut dalam Quran, menghasilkan pelanggaran. Banyak aturan-aturan Allah Ta'ala ni kita langgar banyak. Sebab kita tak peduli. Jadi kat sini perjanjian. Istilah perjanjian bagi umat terdahulu ialah wahyu. Sampai sekarang dia bagi kitab perjanjian. Taurah, kitab perjanjian lama. Injil, kitab perjanjian baru. Istilah tu sampai sekarang lekat. Quran pun seolah-olah perjanjian kita dengan Allah Ta'ala. Kalau kita ikut perjanjian tu, kita ke syurga. Kalau kita langgar perjanjian tu, kita ke neraka. Perjanjian. Okey. Kesan daripada tidak mempedulikan makna wahyu, makna Quran, lalu melanggar, kerat sangat melanggar apa-apa yang telah Allah tulis dalam wahyu ni. Kesan nombor satu ialah la'annahum. Boleh. Laknat Allah terhadap mereka. Laknat tu asal. Laknat menghasilkan kesan satu, laknat menghasilkan kesan dua. Kesan satu melahirkan kesan tiga. Kesan satu melahirkan kesan empat. Kesan satu melahirkan kesan lima. Kena faham? Satu tu asal. Satu melahirkan dua, melahirkan tiga, melahirkan empat, melahirkan lima. Tapi punca dia tidak peduli mana wahyu Allah. Okey, kesan satu, keras hati. Wa ja'alna qulubahum qasiyah. Keras hati. Kesan satu, keras hati. Tak boleh nak terima. Barang jelas tak boleh nak terima. Hari kita jelas dah. Berpunca daripada telan bulat-bulat barang tak jelas. Kan? Menyebabkan tolak bulat-bulat barang jelas. Barang tak jelas ni racun. Menyebabkan keras hati. Dia tak cara barang jelas. Jadi lama-lama telan barang tak jelas. Dia tak peduli mana barang jelas. Lama-lama telan barang tak jelas. Barang tak jelas ni racun, menghasilkan keras hati. Yang kedua, kesan daripada tidak peduli wahyu Allah, mengubah bentuk agama asal. Hak daripada, kalau konteks kita, daripada Nabi, daripada sahabat, tak nampak dah. Kan? Yang kedua. Yang ketiga, yuharrifunal kalim an mawadih. Tahrif, mengubah matan agama. Matan yakni bentuk agama yang telah diajar oleh generasi awal. Ubah tu kesan daripada laknat. Mana dalam bentuk awal ni tak ada apa tu puja benda, tak ada. Tiba-tiba sampai kita puja benda. Seolah macam puja benda ni satu benda dalam agama. Tak ada, kita reka.
Puja Tok Guru? Tak ada. Unsur-unsur puja Tok Guru tak ada. Kan? Sebab tu kalau kita diajar untuk telan bulat-bulat barang tak jelas, menghasilkan ta'assub. Jadi sifat tu jadi. Kita diajar, wahyu ajar, bila jelas terima, bila tak jelas jangan terima. Siapa-siapa cakap pun, walaupun orang beragama bercakap, barang jelas terima, barang tak jelas jangan terima. Kalau terima, dia menghasilkan kesan tak baik, ta'assub, buta tuli. Yang ketiga, tadi apa tadi? Apa dia? Apa tadi? Mengubah agama. Yang keempat, yang ketiga. Yang ketiga mana dia? Hak ketiga dah. Satu, laknat Allah. Yang kedua, hati mereka keras. Yang ketiga, ubah bentuk agama, matan agama tu. Benda-benda yang jelas, yang wajib terima. Apa tu benda-benda yang jelas, yang bentuk asal daripada Nabi dan sahabat Nabi, sampai kita tu jadi berubah. Dan kita tidak menerima untuk balik kepada asal, nak pakai bentuk kita. Tu kesan pada laknat tu. Mana yuharrifuna al-kalim, makna kita ni bentuk agama yang diajar oleh Nabi dan sahabat Nabi ni lagu ni. Sampai kita lagu ni. Nak ajak balik kepada bentuk asal ni rumit. Rumit tu adalah kesan daripada laknat. Hak tadi kita kata, makna kalau kita benda yang bentuk asal agama ni tidak wujud puja benda, tak ada. Sampai kita ada ajar puja benda. Kayu kokor lah, kan? Kayu tah lah, batu lah, gapo lah, kan? Benda tu tak ada. Kalau kita mengaji wahyu tak ada. Daripada mana tu? Tu kesan daripada tidak peduli mana wahyu Allah. Lepas tu puja Tok Guru, lepas tu puja roh. Nak buang balik bukan senang. Bukan senang tu kesan daripada laknat. Rumit kita nak sedarkan dia. Barang kena terima, kena sedar. Barang tak ada, tak wujud. Tapi nak menyedarkan payah. Tapi bukan mustahil. Kita jangan jadi Tuhan pula. Nak kata payahnya. Yang keempat, perkara-perkara asas dalam agama ni tak boleh nak buat. Itu kesan dia. Okey, perkara asas ni contoh dah. Apa mula-mula Nabi buat pada sahabat? Bila dia ni masuk Islam, apa dia Nabi buat? Yatlu alaihim ayatihi. Suruh dia duduk, kita duduk, dia duduk, kita bercakap, dia apa yang wahyu Allah kita hurai. Daripada A sampai Z, daripada Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Tak lama pun. Kalau kat Malaysia dia buat 20 hari. Kawan dia tak dengar apa, dengar anggut geleng. Asas. Makna kalau kita tak boleh nak buat benda ni, maka itu kesalahan. Tak boleh duduk lama. Mana kalau ada satu program nak mengajar wahyu Allah, tak boleh nak ikut kita. Macam-macam alasan kita. Ada hal lah, apa lah. Makna berat nak buat benda asas tu adalah kesan daripada laknat. Cuma kita tak boleh hukum. Ibrah saja. Bimbang kalau benda ni jatuh kita. Orang lain tu kita mudah-mudahan lah. Kan? Kita kena faham lah berlaku lagu tu kenapa, dan mudah-mudahan jangan kena kita. Mudah-mudahan jangan kena kita. Dan mudah-mudahan jangan kena kita. Melupakan bahagian yang terpenting dari apa yang diperingatkan. Bahagian terpenting, mana perkara asas sebelum kita nak faham benda lain, sebelum kita hak lain tu wujud, berpunca daripada mengaji wahyu Allah. Tu asal. Barulah wujud kepahaman kepentingan sembahyang, kepentingan puasa, kepentingan lain-lain, kepentingan ingat Allah. Baru ada kepahaman. Hak lain datang daripada satu tindakan. Duduk, datang, dengar, faham. Baru datang benda lain. Asal 21, buah berlaku, buah lain. Buah ni. Maknanya satu buah menghasilkan banyak buah lain. Kalau ni tak wujud, hak lain tu bimbang-bimbang,
Khoya. Benda ingat betul tak betul. Sebab apa? Asal tak ada. Bermula pada satu, jadi betul berlaku. Sembahyang jadi betul, puasa jadi betul, habis betul berlaku. Membuahkan yang lain, menghasilkan betul yang lain. Tapi hak dia kalau tak buat, hak lain tu bimbang. Bimbang apa? Bimbang khoya. Khoya betul. Mana kalau kita duk faham benda asas agama tak ada nak buat tu, kita kena faham kesan balak anak. Tak boleh nak maintain, tak boleh. Ada hal semacam kita contoh. Nak maintain tak boleh. Nak kekal dalam mengaji sebelum kembali ke rahmatullah, nak faham wahyu Allah ni 30 juzuk ni, tak boleh. Hak benda lain boleh. Hak benda lain boleh, hak Quran tak boleh. Yang kelima, ni kena ingat sokmo ni, kena baca sokmo, kena hati molek. Sebab benda ni pernah berlaku dah akan berlaku pula. Yang kelima ni, khianat. Khianat pada perjanjian. Tak boleh nak pakai mana janji dia. Dia dua benda kat sini nak faham. Khianat kepada Allah, khianat kepada orang lain. Biasa khianat kepada Allah tu asal. Lepas tu dengan orang tak boleh dengan orang tak boleh pakai mana. Asal dia khianat tu kena faham dua. Satu, khianat dengan wahyu. Yang kedua, khianat dengan manusia. Kita janji dengan dia, Yahudi, dia langgar dulu. Metera perjanjian, dia langgar dulu. Waktu bila dalam keadaan terdesak, dia sungguh nak buat perjanjian semula, kejahatan senjata. Tapi bila buat kejahatan senjata, dia dulu langgar. Tak boleh pakai mana janji dia. Khianat. Tapi asal dia khianat kepada agama, khianat kepada wahyu Allah. Macam mana khianat pada wahyu Allah? Sepatutnya dia diangkat kalam Allah, kalam Nabi, kalam sahabat Nabi. Tapi dia angkat menyalahi tiga tu. Khianat. Hak dia yang dia jajah bukan menepati, malah menyalahi, merosakkan orang lain. Khianat lah tu. Jajah hak dia, tak bagi jajah hak wahyu. Khianat lah tu. Hak betul, hak benar, hak daripada wahyu Allah, daripada kalam Allah, kalam Nabi, kalam sahabat Nabi, susuk. Menyembunyikan. Lain bunyi. Ada biar lagi yang tak kira lah. Kaji faham sudah. Kita sebut, susah lah sebut dah. Maknanya menyembunyikan. Susuk lah, silap susuk lain. Hak tu tak? Hak tu hak masuk dalam. Susuk juga tak? Menyembunyikan. Tak boleh, bahaya. Orang lantai boleh. Tapi faham dah. Tak apalah, jadi gurauan dah. Standard lah dah. Menyembunyikan je. Standard lah dah. Lahjah tu. Menyembunyikan apa yang sepatutnya orang faham. Kesan dia pada apa? Kesan dia ialah Kesan dia ialah segala yang hasil daripada menyembunyikan itu jadi dipanggil as-suhti kan. Sinhata. Makna menyebabkan benak daripada kebenaran. Kita tengok dia ni nampak hebat, tapi ya, kenapa hak wahyu Allah jelas tak boleh nak terima? Tu kena faham boleh. Kesan daripada racun tu. Benda jelas dah. Quran kata kita ni ngaji tak tinggi mana, kita ngaji Quran, tapi benda Quran kata ni jelas dah, betul dah. Tapi kawan ni kenapa mengaji balik, contoh tak, mengaji jauh-jauh, tapi benda sejelas ni tak boleh terima. Kenapa? Kita kena ambil ibrah. Barang tu jadi benak, tak nampak kebenaran. Kita kalau apa-apa berlaku dalam masyarakat ni, kita tengok wahyu Allah. Tengok wahyu Allah, kita buat ibrah. Yang hukum. Sebab orang yang lagu mana sekalipun, kita tak tahu lagi penghujung dia lagu mana. Kita doa lah. Bukan mustahil untuk terima kebenaran, tapi nak kata benda tu kena ambil pengajaran. Kita ni pun kalau mengaji pandai agama,
Tapi kita menyembunyikan hak sepatutnya orang faham, menyebabkan kita jadi benar. Kita nak menyembunyikan ni untuk kepentingan duniawi, menyebabkan kita jadi racun kita. Sebab tu barang-barang benar ni jangan sembunyikan. Dia akan racun ke Tuhan. Sebab kita bila kita mengajar, kita sembunyikan, orang tak terima tak apa. Orang tak terima tak apa. Dia tak terima tu hak dia. Tapi kalau kita sembunyi, racun balik kita. Sehingga barang yang patut kita faham, tak faham. Barang yang patut terima, tak terima. Patutnya kita ni orang agama, kita patut terima dulu. Tapi kita lawan dulu. Kita yang telus, jenis orang awam ni, jenis nak tahu kebenaran ni, nak pakai hak wahyu ni, makna kalau wahyu kata lagu ni kita nak terima. Bukan apa. Sebab kita nak selamat. Benda ni jelas dah. Tapi yang kita jadi bingung ni, kenapa barang ni orang yang tak patut tolak. Kena ambil pelajaran. Tu. Tak boleh ngajar lalu. Kalau ngajar betul-betul gitu. Nampak tak? Kalau kita nak jaga, nak 3 je tajuk ni kan. Ikut selera orang ni menyebabkan benda tak. Kita nak jaga orang, lalah Allah tak jaga kita. Tak jaga kita. Kita jaga orang, nak jaga orang. Patutnya jaga agama. Jaga orang. Nantikan, jaga orang. Kalau special lagu ni tak panggil dah kita. Nak jaga orang, lalah Allah tarik. Allah tak jaga kita. Benda yang patut kita faham, Tuhan tak boleh faham. Jadi sebenarnya jangan jaga orang. Jaga wahyu. Orang tak terima tak apa. Itu hadiah lah. Tapi wahyu kena disampaikan seperti yang diturunkan. Orang terima tak terima tak apa. Kalau kita nak munyi-munyikan, nanti jadi racun kita. Kita pula tak boleh terima. Padahal ada orang ni, dia ni setakat kan, mana dia tak mengaji mana. Asal tak mengaji mana, orang tua, orang bawah. Tapi bila terang ke dia boleh terima. Sebab dia telus. Dia pertama kali nak mengaji. Sebab dulu tak ada orang nak mengajar dia. Kan? Kita tak dengar wahyu Allah ni. Jiwa telus. Jiwa yang suki. Nak tahu wahyu kata apa, kita tak terima. Dia boleh terima. Mudah-mudah dia terima. Hai, had ni je lah. Oh, buang dia, ambil ni. Kita lama dah cari benda ni. Kita lama dah rasa ragu dengan apa kita faham. Kita nak cari sesuatu yang lain. Yang kita rasa lebih jelas. Baca sikit je. Oh, dia boleh terima. Had ni je lah. Tapi ada orang ni, contoh, duduk tempat, makna duduk tempat tu mulia dah. Tapi kadang-kadang benda jelas tak boleh terima. Kenapa? Tengok. Makna kesan daripada menyembunyikan benda patut faham. Nak jaga orang sangat. Menyebabkan racun tu balik ke Tuhan. Jaga orang tu makna hasil daripada mengajar tu menyebabkan jadi racun kepada dia. Sehingga barang patut faham, dia tak faham. Jadi barulah kita baca ayat tadi. Ayat apa? Ayat hak ni. Bila 5 ni. Ahli kitab ni dia ada di golongan muqtasidah, makna golongan yang telus dengan kebenaran. Bukan semua. Makna dia ni masih menggunakan metod tulisan, bukan metod telah bulat-bulat. Sebagaimana ada tulisan kita tak terima. Contoh sebab Abdullah bin Salam. Dia jenis metod tulisan. Dia tak telah bulat-bulat. Apa yang ada tulisan dia terima. Apa tak ada tulisan tak terima. Kerana metod dia masih benar, maka bila dia mengaji, dia pertama kali dengar Nabi bercakap, dia terima selalu. Sebab jiwa dia telus, maka Allah buat dia boleh terima. Sebab benda serupa, Taurah pun daripada Allah, Injil daripada Allah. Dia telus dengan Taurah dia telus dengan Injil dia, maka dia boleh terima wahyu Allah. Mudah-mudah gitu ya. Sebab orang telus. Tapi kalau kita tak telus dengan kitab dia, iaitu yang telah turun oleh Allah juga, iaitu Taurah, Injil, Zabur, makna dia reka-reka.
Dia reka-reka hak dia. Dia reka-reka hak dia, dia jajah hak dia. Hak wahyu dia tak jajah, hak dia jajah. Menyebabkan masyarakat tak kena hak wahyu, kena hak bukan wahyu. Begitu lama. Lama sampai kan? Sampai Quran turun. Bila hak dia tu adalah nafsu, kan? Walaupun bercampur gaul dengan wahyu, tapi nafsu dah, banyak-banyak nafsu dah. Jadi dia berhelah untuk tidak menerima Quran. Padahal sebenarnya kitab dia tak terima mana dah. Jadi hak ni kita mengaji dah, kenapa payah terima Quran? Padahal Quran dengan Taurat Injil ni diturunkan oleh zat yang sama, iaitu Allah. Tak boleh terima kenapa? Sebab bukan dia beriman dengan Taurat sangat, bukan dengan Injil sangat. Dia ni ikut nafsu dia dah. Jadi kita pun kalau dah layan nafsu kita, kalau Allah ni dia berat nak terima, racun. Padahal je lah. Kita boleh terima. Tak sedar ngaji dengan ustaz ni, kenapa? Tak belakangin kita. Oh, tak belakangin kita. Kita tu deraca kebenaran ke? Itu perkataan orang Yahudi kepada Nabi dan para sahabat. Mu tak suka ke Nabi dan para sahabat hanya saja mereka beriman seperti yang kalam turun. Jadi kita jangan ajar diri kita kecek lagu tu. Sebab kecek sifat ketenakaan. Kena ubah. Kita tak suka, kenapa? Tak suka wahyu Allah. Kena lagu tu. Kenapa tak suka Syiah? Sebab tak suka kita. Syiah pun tak lagu juga. Kenapa tak suka dengan Sunni? Tak suka kita. Oh, tak suka kita. Tak suka kita. Kita tu wahyu ke? Kita tu kebenaran ke? Neraca ke? Tak suka ngaji dengan dia. Tak suka dengan masyarakat. Tak apa juga. Tak suka dengan masyarakat. Masyarakat tu neraca ke? Bukan neraca. Kita kena ajar diri kita bercakap tak serupa dengan wahyu Allah. Hak tu sepatutnya. Kita tak mengaji mana wahyu Allah. Kena mengaji ya. Kena ubah. Ubah cara bercakap. Sebab metod ni metod orang Yahudi. Kecek lagu tu. Arab tu kecek lagu tu kepada Nabi para sahabat. Kenapa tak ikut Muhammad? Tak serupa kita. Kenapa tak ngaji dengan dia? Tak serupa kita. Tak serupa kita ni adalah ucapan yang tak sepatutnya keluar oleh orang yang nak selamat ke akhirat esok. Kena ajar bercakap. Kenapa tak suka? Sebab tak serupa yang Allah beritahu dalam Quran. Kena lagu tu. Sebab kita bukan neraca. Anda sendiri bukan neraca. Jadi kalau menyalahi Asal Razali tak apa. Kita siapa? Kan ada harga kita, kata kita. Kan? Menyalahi kita tak masuk neraka. Menyalahi si fulan, bin si fulan, tak masuk neraka. Menyalahi masyarakat, tak masuk neraka. Menyalahi Allah, menyalahi Rasul, hak tu Allah hancur masuk neraka. Menyalahi Quran, menyalahi wala Allah, itu Allah hancur. Jadi jangan ajar kita bercakap sanda kepada bukan neraca wahyu. Jangan ajar lagu tu. Sebab perkataannya Allah tegur dalam Quran. Kita jangan ajar cakap lagu tu. Lama kita tak jelas. Hak kita bimbang, kita tolak tu wahyu. Tak suka, rupanya hak wahyu. Kenapa? Sebab hak kita ni bukan wahyu dah. Jadi tawa dengan wahyu Allah, kesan daripada anak Allah, makin lama makin jauh. Bukan makin tahu, makin tak tahu. Duk khayal kita ni betul, mati-mati tengok tak betul. Jangan lagu tu. Tuhan tegur kita, jangan buat lagu tu. Jangan ajar. Sebut lagu tu, jangan ajar. Kan? Patutnya kalau betul tak serupa wahyu Allah, kita kena cakap pula, Ustaz cakap dia tak serupa wahyu. Alhamdulillah. Kita nak sangat sebab kita takut-takut tak betul dia kita. Jadi kita nak tutup buku, kita nak mengaji dengan dia kena ngajar kita pula. Sebab bila orang yang tahu betul, dia kena cakap, dia tak boleh susuk. Dia tak boleh nak bunyi-bunyikan. Faham tak? Okey, kita tahu, hak ni tak serupa dengan Allah. Bila kita tahu apa ada cakap tak serupa dengan kalam Allah, kita kena sampaikan kepada kita. Tidak, Tuhan laknat kita sebab bunyi-bunyi kebenaran. Jadi kalau kita rasa jenis tak tahu, kita tak tahu kalau Allah kata apa, maka kita kena mengaji lah. Kalau kita tahu, kita kena mengaji.
Jangan kita duk sadar lagu tu. Oh, tak serupa dengan kita, tak serupa dengan orang, tak serupa dengan orang, tak serupa dengan wahyu Allah. Jangan ajar lagu tu. Lama heret kita sampai-sampai bila tak mengaji, tak tahu kebenaran. Gitu. Arab bukan kacau lagu tu. Nabi Muhammad SAW. Yahudi kacau lagu tu. Allah tegur dalam Quran. Bukan kacau lagu ni. Jadi Allah tegur dalam Quran ni sebab ada orang kacau lagu ni. Yang kita ajar kacau lagu tu. Lalah kita hukum orang, kita fitnah orang yang tak sepatutnya. Sebab apa? Sebab kita sendiri tak betul. Lepas tu kita kata dia tak betul. Kita tak betul juga. Kita tak betul sebenarnya. Kita tak betul sebenarnya, kita kata dia tak betul. Padahal dia ni telus cakap wahyu kata. Rupa-rupanya kita ni tak selera had wahyu, selera had nafsu. Tu punca dia. Jadi ini halah dia kata dan apabila kan apa dia? Dikatakan. Dan apabila. Dan jika ni dan apabila wa idza qila dikatakan. Jadi sebut dikatakan ni bukan nak tumpu kepada siapa kata. Objek tu. Yang dikatakan tu tengok jawapan dia, jawapan. Jawapan halah dia tengok. Kan? Ikut tulisan. Tulisan dia jelas. Quran ni jelas. Sifat dia jelas. Kalau ada barang kabur kat luar, macam mengkaburkan makna Quran, mengkaburkan makna Quran, kena tolak. Keterima Quran. Tu kaedah. Quran ni jelas. Tak ada nak kono dah makna dia. Mana lagu ni. Kalau ada barang luar yang menyalahi makna Quran, kena tolak dia. Sebab tak boleh nak buat kabur Quran dia. Sebab jelas dah. Contoh ada orang kata Fir'aun dan taubat. Seolah kata Fir'aun ni Allah terima taubat dia. Quran ajar kita Fir'aun memang nak taubat, tapi Allah tak terima taubat dia sebab baksun. Waktu minit. Waktu tu tak boleh terima lah taubat waktu, sebab waktu yang tak sesuai untuk taubat dah waktu tu. Tapi dah taubat sangat. Tapi ada orang kata kan, dalam tanya lah ustaz, dia kata Fir'aun dah taubat. Seolah kata Fir'aun tu Allah terima taubat dia. Jadi kita ni ada kaedah dah, metod dah. Kita ni bermetod. Bermetod. Kita mengaji Quran. Quran kata Fir'aun nak taubat. Lepas tu dia tak terima taubat dia. Allah tak terima taubat dia. Kita nak pakai mana? Itu Allah ajar. Tu metod betul. Jangan ustaz kata. Jangan lagu tu. Hak tu lalu jadi belok tu. Jadi tak adalah kata benda yang patut tak berlaku. Barang-barang yang tak patut kita telan ni, yang tak patut kita terima ni, patutnya tak. Kalau kita mengaji Quran habis, tak tergamuk nak telan benda ni. Kita takkan telan. Jadi kes kita jadi macam tak ada metod tu, jadi lagu tu kita. Apa-apa sampai kita telan berlaku. Lalah benda yang jelas tolak pula. Jadi tolak. Hak jelasnya Fir'aun tak ada taubat. Tak ada nak taubat, Allah tak terima taubat dia. Tapi kerana kita ni tak ada kaedah, telah berlaku, hak jelas tolak pula. Lepas tu hak jelas terimanya, hak tak jelas tolak. Tu balik kot. Hak jelas tak terima. Hak jelas tak terima, hak tak jelas terima pula. Mana Fir'aun dan taubat dia tak jelas. Lepas tu tolak. Kerana metod tak ada, kerana tak mengaji kalam Allah. Maka kita ada metod, miskin dengan metod yang betul, maka kita boleh terima barang tak betul. Dan apabila qila dikatakan lahum kepada mereka. Mereka yang mereka siapa ni? Mereka yang dah ada racun. Mereka yang ada racun dah. Sebab apa? Sebab kesan daripada pelanggaran Taurah terlalu kerap menyebabkan keracunan. Bila racun ni, barang manis rasa tawar. Barang manis rasa tawar. Kan? Berimanlah kamu. Kan? Aminu. Berimanlah kamu. Oh ni betul. Betul tak? Berimanlah kamu dengan apa yang bima yang Allah turunkan. Anzalallah. Yang Allah turunkan, berimanlah sebagaimana tulisan. Kita nak ikut
yang tulisan hak sebelum. Dia kata, padahal hak sebelum tak ikut mana. Mereka berkata, qalu, kami nak beriman. Kami akan beriman ni, kami nak beriman. Kenapa tak boleh beriman? Kami nak beriman dengan kitab terdahulu. Jadi, kitab terdahulu ni menyalahi kitab ni. Tak ada arah. Jadi terpaksa tolak hak ni. Sebenarnya itu helah. Nak tawar dengan hak betul. Selera dengan tak betul. Itu sebenarnya. Tawar dengan hak betul, iaitu neraca kalam Allah, kalam Nabi, kalam sahabat Nabi. Tapi selera dengan barang tak betul, yang menyalahi tiga tadi. Itu kesar racun. Racun menyebabkan tawar dengan kalam Allah, kalam Nabi, kalam sahabat Nabi. Nak ambil, nak terima juga hak yang menyalahi. Itu kesar racun. Dia kata, kami nak beriman dengan apa yang bima telah diturunkan. Betulkah telah diturunkan? Tak. Telah diturunkan serupa dengan telah yang baru diturunkan. Tapi hak ni bukan yang telah diturunkan, hak nafsu dia. Hak nafsu dia. Tapi dia dikata telah diturunkan. Bukan telah diturunkan, hak nafsu dia. Tapi alasan untuk tolak hak yang baru diturunkan, dia kata tak serupa hak yang wahyu sebelum ni. Kan? Sebenarnya serupa hak wahyu sebelum ni. Hak selepas dengan sebelum ni serupa. Hak tak serupa daripada mu, bukan daripada wahyu. Mu yang reka. Ke atas kami alaina. Ke atas kami alaina. Dan kami hendak mengingkari. Kami hendak mengingkari. Mereka hendak mengingkari wa yakfuruna, mereka dan penjelasan. Tadi ucapan mereka. Hanya Allah urai. Dan mereka mengingkari dengan apa yang di belakangnya. Di belakangnya tu apa dia? Quran. Di belakangnya Quran. Wara'ahu. Sesudahnya. Mana sudah Taurat turun, sudah Injil turun, apa turun? Quran. Mereka kata kita tak usah hak Quran ni, kita nak pakai hak dulu. Hak dulu ni wahyu ke nafsu? Hak dulu yang tak saya tak pakai hak dulu ni nafsu. Hak dulu dengan hak lain ni serupa je. Tapi hak jadi beza tu bukan hak dulu, hak nafsu dia. Sebenarnya serupa je. Al-ahilah mereka. Seolah nak beritahu, tak serupa dengan kitab dulu ni. Padahal bukan tak serupa, mu menipu. Mu menipu. Di belakangnya ni kan, di belakangnya mereka mengingkari dengan apa yang di belakangnya. Di belakangnya ni kitab dia. Kitab dia lah. Yang mereka ingkar tu Quran. Mana setelah Taurat turun kitab ni, Injil. Atau setelah Injil turun Quran. Mana Quran ni lah maksud dia. Tapi ni menurut Taurat dia. Sesudah turun Taurat, turun Quran. Jadi sesudahnya ni, sesudah turunnya. Sesudahnya ni, sesudah Taurat, turun kitab lain, iaitu Quran. Padahal yang diingkar tu apa dia? Quran. Padahal Quran ni adalah benar. Benar lagi membenarkan. Benar lagi membenarkan. Makna apa dia? Serupa. Apa Quran kata, Taurat kata dah. Apa Injil kata, apa Quran kata, apa Quran kata, Injil kata dah.
Tapi kena beza ni. Kalau beza daripada mu, rekaan mu. Ataupun sama je, mu helah mu. Helah mu. Jadi al-haqqu ni sifat Quran. Kebenaran. Benar saja. Benar lagi membenarkan. Benar lagi membenarkan. Makna kitab Taurat ni ada dah betul? Ada. Kitab Injil ada. Tapi alamat betul ialah tidak menyalahi Quran. Sebab Quran tu neraca, muhaimin. Bila menepati Quran betul. Bila menyalahi Quran tak betul. Sebab tu ada orang tanya kita, boleh tak kita guna hujah daripada Taurat, Injil? Boleh dengan syarat. Dengan syarat serupa dengan Quran. Kalau tak serupa Quran tak boleh. Mana Quran tu sebenarnya kita ambil daripada kita Injil, Zabur, boleh dengan syarat serupa dengan Quran. Sebab Tuhan kata ada yang serupa, ada yang tak serupa. Yang serupa betul, yang tak serupa tak betul. Hanya yang serupa memang daripada Allah. Hanya yang tak serupa daripada mu. Mana benar lagi membenarkan terhadap apa yang bersama mereka. Jadi Quran ni benar lagi membenarkan. So, kitab selain dia yang serupa. Yang biasa tolak. Kena tolak sebab Quran tolak. Jadi inilah konsep kita kepada selain kitab Allah. Sebenarnya kalau kitab-kitab yang betul-betul daripada ulama yang telus, serupa belaka, penghuraian. Tapi bila dah begitu lama kadang-kadang berlaku. Memang berlaku kadang-kadang kitab selain kitab yang apa tu yang beredar ni kadang-kadang ada tambahan daripada orang tak bertanggungjawab. Penulis tak tulis, orang lain tulis. Orang lain tambah. Berlaku. Lepas tu kadang-kadang kitab ni dia kadang-kadang satu kitab tu kadang-kadang ada banyak manuskrip. Daripada mana? 3 contoh. Tengok serupa tak? Kalau ada beza, ni ada orang tambah ni. Ni asal. Lepas tu kalau kita tahu kaedah, makna kita tengok kenapa banyak canggah ni. Ni asal. Hak ni tengok ni tak canggah sangat. Ni ada orang tak bertanggungjawab. Jangan dia berlaku tu. Selain daripada Quran ni, dia boleh berlaku ada tambahan, boleh berlaku. Boleh berlaku tak tambah memang asal penulis. Boleh berlaku ada tambahan. Jadi kita nak tahu barang ni betul salah ni balik kepada Quran muhaimin. Makna apa-apa kitab pun yang menempati Quran kita terima. Yang menyalahi Quran kita tolak. Ambil hak terima tu kita ambil, hak tak betul kita tolak. Tu nama tahqiq panggil. Kan kitab dia telah ditahqiq bawah. Tahqiq tu dia beritahu, ini menepati, hak ni menyalahi, ini tak jumpa mana-mana, tak tahu sumber. Contoh, kita tu kaedah. Hak tak perlu tahqiq ni, yang tidak perlu nota kaki ni Qurannya. Cuma Quran dia perlu tahqiq juga, dia tak bawah, dia ubah. Kitab dia telah ditasihkan, mana oleh beritahu lah. Itu tahqiq kata Quran. Tapi Quran ni sebenarnya kalau dah apa tu? Makna dah rasmi, makna dikeluarkan oleh orang yang bertanggungjawab, autoriti, kita tak perlu nota kaki. Sebab betul belaka. Okay? 5 terhadap apa yang bersama mereka. Terhadap apa yang bersama mereka. Jadi Allah bocor rahsia. Kalau betul mu nak ikut Taurat, mu nak ikut Injil, kenapa orang yang telus baca Taurat, telus baca Injil, nak bunuh dia? Jadi hak ni nak beritahu kita, orang yang telus, orang yang belok. Orang telus tidak pernah usaha nak bunuh orang belok. Orang telus usaha nak menyelamat, sanggup mati ada. Haknya nak jenis bunuh orang, halal dah orang ni orang belok. Orang telus tidak pernah nak bunuh orang, tak pernah. Orang telus sanggup mati untuk selamat agama orang lain tu ada. Jadi kalau kita ni dengar ada orang tuduh orang telus, lama-lama telus dengan wahyu Allah, lama-lama menghalalkan orang lain, itu adalah propaganda. Sebab
Sebenarnya orang telus tidak pernah nak menghalalkan orang, tak. Sanggup mati, sanggup korban nyawa ada. Yang bunuh orang, halal darah orang ni orang yang belok daripada tulisan. Tapi seolah-olah diprovokasi. Oh, jangan telus-telus ni, jangan lurus ni, nanti halal darah orang. Dan orang telus tidak pernah halal darah orang. Sanggup mati, korban nyawa untuk selamatkan akhir orang lain. Itu ada. Sejarah mengatakan lagu tu. Hak tu hakikat. Yang bunuh orang siapa dia? Menghalalkan darah orang siapa? Orang belok daripada tulisan. Tengok Syiah. Menghalal darah Sunni. Sunni ni kalau boleh, kalau budak-budak tak sanggup nak bunuh. Kita nak apa tu, nak didik lagi ada tarbiyah. Hak jenis halal darah orang ni orang belok daripada tulisan. Belok tulisan ni macam tu sifat dia. Nak kira nak bunuh orang, halal darah orang. Orang telus tulisan tak berlaku. Sanggup mati ada. Untuk selamat akidah orang lain, tak gamak lah kesian nanya lah ke dia ni kan. Tapi kalau budak lah kesian nanya nak bunuh tak boleh. Nanya ajar sikit beritahu dia hak betul, nanya kesian kat dia. Kan tak ada gamak apa-apa. Oh, akhirat esok lagu mana. Mana orang yang duduk dengan tulisan ni Allah masuk sifat ihsan. Kesian. Nanya kat dia tak tahu. Oh, kalau dia tak ada tulisan, sifat ihsan tak ada. Tak serupa dia sudah nak bunuh. Jadi siapa yang jenis nak halal darah orang lain ni? Orang lari daripada tulisan. Orang lari daripada tulisan memang sifat dia lagu tu. Tapi orang yang duduk dalam tulisan tak. Tapi kalau berlaku tuduhan, hak tu sebenarnya nak lari tajuk, nak lari daripada masyarakat, nak beritahu hak sebenar. Kita mengaji wahyu, insya-Allah kita tak berdaya. Dia kata, katakanlah, maka mengapa kalau mu nak ikut sangat Taurah, kenapa membunuh tukang baca Taurah? Nabi. Hak telus dengan Taurah nak bunuh. Hak belik pun nak jaga pula. Hak belik. Hak nak telus nak bunuh. Kenapa kau bunuh para Nabi? Puluhan dibunuh. Puluhan Nabi yang telus dibunuh sebelum ini. Jika falima taqtuluna anbiya Allah, kenapa kamu nak bunuh dan bunuh dah? Bukan nak bunuh dah. Berapa? Puluhan. Dikabarkan satu hari kan, puluhan Nabi dibunuh. Ada berlaku kan. Sebab Nabi dulu ramai. Satu masa lebih banyak Nabi, satu masa 2 Nabi, 3 Nabi, 4 Nabi. Maka tak, kita boleh terima kalau orang lagu ni kan. Jika min qablu ni sebelum ini, jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi nak beritahu kepada ayat ni satu ni, bila baca Quran kita akan bertemu dengan orang yang telus dan orang yang tidak telus. Tapi kita kena telus. Kalau kita tidak telus, raca tu balik kita. Kita mengaji, bila telus Al-Quran kita akan jumpa orang telus. Orang tengok orang tua, warga rumah baca tak boleh, nulis tak boleh. Tapi bila kita beritahu mudah terima, telus. Orang ni tengok macam mengaji banyak dah, tapi kita beritahu ni payah nak terima. Tu kita kena mengaji. Kenapa dia lagu tu? Sebab mungkin dia banyak makan suhti tu. Kenapa? Sebab dia menyembunyikan hak sebenarnya, menyebabkan jadi racun, menyebabkan dia jadi benak daripada kebenaran. Dia tak kira siapa ni, benak-benak ni berlaku pada golongan agama juga terdahulu. Maka orang golongan agama kemudian ni kena ambil pengajaran. Banyak orang agama terdahulu ni jadi benak kebenaran kerana makan barang ni. Maka Allah kata zaman umatmu pun ada, wahai Muhammad, maka kena hati-hati wahai orang yang beragama, nanti kamu pun akan jadi lagu ni juga. Bukan makan semut. Makan hasil daripada menyembunyikan fakta. Lepas tu kalau kita mengaji, orang tanya,
Kita kena tikang, bunyi nak tikang, lawan, beritahu. Tidak jadi bahaya bagi kita. Walaupun kita tak makan, tapi kalau kita sembunyi, lama-lama jadi racun, jadi benak kita. Kena pertahan. Kena ni. Kita tak tahu. Ha? Kita tak tahu. Itulah kita mengaji. Ana je nana hari-hari bila kita mengaji, kita dalam kereta kita dengar juga kuliah. Yang kita jadi takut dalam dunia ni kan. Makna kita tengok berlaku pencanggahan fakta, mana benda-benda yang dalam masyarakat tu canggah orang. Lepas tu kita kena sampai pula. Lepas tu kita akan hadapi orang telus dan orang tidak telus. Kalau kita tak beritahu, kesian orang telus. Kalau kita beritahu, orang tak telus akan tolak kita. Jadi lagu mana cara dia, yang penting sampai kena serupa ke tidak. Kita ni bila kita mengajar, kita akan dapat bayar, orang bagi duit kepada kita. Duit tu kalau kita bunyi kebenaran jadi haram kepada kita. Jadi tak ada arah gitu tak. Tak ada arah, biar menang Allah Ta'ala. Tak ada arah, tak ada arah, menang Allah Ta'ala, tak apa. Tak ada arah, menang masyarakat. Tahu dah masyarakat lagu tu menang masyarakat, menang lit tak betul. Maka dia jadi racun. Kena menang lit betul. Lepas tu hati kita dah macam mana. Anak tak boleh kata apa dah. Lepas kita alhamdulillah. Lepas kita alhamdulillah. Jadi untuk kesimpulan untuk hari ini, kita tak ada kuasa untuk nak pilih-pilih barang hak kita suka ke tak suka ke. Kita kena sabar berlaku. Kalau tak suka jangan marah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.